Baba Nyonya. Baba Nyonya juga dikenali sebagai peranakan. Perkataan peranakan bermaksud keturunan Cina bercampur dengan Melayu. Perkataan Baba Nyonya berasal dari Baba yang mewakili kaum lelaki dan perkataan Nyonya yang mewakili kaum wanita. Perkataan Nyonya dipinjam daripada perkataan Dona yang bermaksud perempuan dalam bahasa Portugis. Perkataan Baba dipinjam daripada bahasa Hindu yang bermaksud bapa atau lelaki dewasa. Asal-usul Baba Nyonya. Peranakan mula berkembang pada kurun ke-15. Pada masa itu, wilayah-wilayah Kepulauan Melayu selalu memberi penghormatan kepada kerajaan-kerajaan lain seperti China dan Siam untuk menjalin hubungan diplomatik. Semasa pemerintahan Parameswara, hubungan diplomatik dengan China yang erat telah dibina. Hubungan diplomatik yang erat ini dibina apabila Laksamana Cheng Ho melawat Melaka pada kurun ke-15. Laksamana Cheng Ho berasal dari China dan beliau ialah seorang Cina Muslim. Pada tahun 1459, Raja China telah menghantar Puteri Hang Ripo kepada Sultan Melaka untuk mengawininya sebagai satu tanda penghargaan kepada penghormatannya. Pada mulanya, pengikut-pengikut Puteri tinggal di Bukit Cina, tetapi lama-kelamaan mereka mula berkahwin dengan orang tempatan yang berbangsa Melayu. Oleh itu lahirnya peranakan. Peranakan mengangkat kebanyakan budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka, tetapi bahasa dan budaya Melayu telah diasimilasikan. Mereka membina budaya pemakanan yang unik. Banyak sumber memberi tuntutan bahawa peranakan adalah kawin campur dengan orang Melayu tempatan. Tetapi hal ini mungkin akan lari daripada faktor kisah pengikut-pengikut Puteri yang tinggal di Bukit Cina yang mengembara ke Melaka dengan Laksamana Yunan berbangsa Cina Muslim. Dalam sejarah Baba dan Nyonya, semasa hari perayaan dan majlis perkahwinan, masyarakat Baba Nyonya akan mempersembahkan tarian seperti tarian singa, Phuket Opera, tarian pakusia, tarian payung dan dongdang sayang Baba dan Nyonya. Tarian singa berasal daripada masyarakat Cina. Penari akan meniru pergerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari, seorang dengan menggerakkan kepala kostum, manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singa tersebut. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, drum dan dentuman mercu yang dikatakan akan membawa tuah. Dongdang sayang merupakan sejenis tarian cinta Melayu tradisional. Penyanyi-penyanyi dalam lagu Dongdang sayang akan saling bertukar pantun tanpa persediaan dalam suasana dan gaya yang riang dan kadang-kadang lucu semasa lagu Dongdang sayang dimainkan. Ali ketua kumpulan Dongdang sayang biasanya bermain biola. Bermain biola biasanya merupakan peranan utama dalam lagu Dongdang sayang. Bermain biola juga bermain peranan sebagai berbekal melodi counter kepada melodi vokal atau suara. Pemain-pemain muzik boleh saling bertukar ala-ala muzik mereka antara persembahan. Tarian payung melambangkan kasih sayang dan mempunyai 3 atau 4 orang yang menari secara berbarengan. Berasal dari Minangkabau dan alat yang digunakan dalam tarian ini adalah payung. Mencerminkan pergaulan muda-mudi manakala penggunaan payung adalah untuk melindungi mereka dari suasana dan keadaan negatif. Lagu terkenal Baba Nyonya yang dimainkan ialah Dongdang Sayang. Lagu-lagu ini dimainkan dalam acara-acara rasmi seperti majlis perayaan dan perkahwinan mereka dan menyanyikan dalam rangkap-rangkap pantun secara bersoal jawab diiring aluan biola, gendang dan gong. Mereka menggunakan dialek Baba yang sama dalam bahasa Melayu dengan sanggar sendiri. Masyarakat Baba Nyonya terkenal dengan muzik dan lagu-lagu yang juga digunakan oleh masyarakat Melayu. Pengaruh puisi tradisional Melayu, iaitu pantun begitu popular dalam kalangan masyarakat Baba Nyonya. Binaan Baba Nyonya lebih mirip kepada tradisi rumah lama masyarakat Cina, namun terdapat sedikit elemen ukiran-ukiran tempatan. Di Malaysia terdapat beberapa tinggalan kaum Baba Nyonya khasnya di Pulau Penang dan Melaka. Malah terdapat sebuah museum Baba dan Nyonya di Melaka dan museum peranakan di Singapura. Baba Nyonya mempunyai keunikan dari segi pinggan mangkok yang cantik dibuat daripada tembika serta sebuah tempat bekas makanan yang dipanggil sia yang dibuat daripada bulu dan kertas keras yang mempunyai nilai yang tersendiri. Masakan Baba Nyonya. Masyarakat Baba dan Nyonya sememangnya terkenal di Melaka. Masyarakat ini juga terkenal dengan makanan tradisinya turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Biasanya, makanan kaum Baba berasal dari masakan Cina, tapi disesuaikan dengan selera kaum Baba yang gemakan masakan pedas kaum Melayu. Makanan dan masakan tradisi masyarakat Baba ini biasanya disajikan pada hari perayaan seperti Tahun Baru Cina atau majlis perkahwinan. Jenis-jenis masakan Baba adalah seperti pang teh, bakwan kepiting, acar nyonya dan nasi lemak. Selain itu, masyarakat Baba juga menghidangkan nasi kunyit dan sejenis mie yang dibuat khas, iaitu mie suatau. Mie ini dibuat bertujuan kononnya untuk memenuhi hajat supaya memanjangkan umur. Kuih muih. Kuih muih tradisional masyarakat Baba pula terdiri daripada kuih bako atau tikui dan kuih-kuih yang berbentuk kura-kura. Kuih tikui ini adalah warisan masyarakat Cina terhadap masyarakat Baba. Dia tengok seperti ayam masak kicap, tetapi inilah dia menu yang dipanggil ayam pontianak. Menu tradisi masyarakat Baba Nyonya yang wajib ada di dalam senarai makanan mereka. Ayam yang dimasak cara mereka dan ditambah dengan kentang empuk dan juga cendawan menjadikan makanan ini adalah yang terbaik. Sayur campuran bersama pucuk taufu. Makanan ini juga adalah menu yang agak berlainan dengan menu kita masyarakat Melayu. Biasanya masyarakat Melayu akan mencampurkan segala jenis sayuran dan akhirnya menjadi sayur tercampur. Tetapi pucuk taufu jarang digunakan. Sambal belacan. Sambal belacan merupakan hidangan sampingan yang biasanya dimakan bersama ikan atau ulam. Sambal belacan diperbuat daripada cili yang ditumbuk bersama belacan, garam dan sedikit gula. Bendi celur bersambal. Bendi celur bersambal ini menjadi pilihan anda. Dengan rasa empuk bendi yang dicelur, rasanya dia dicelur dan disembahi dengan sambal pedas sedap, menjadikan masakan ini sesuatu yang lain. Masakan yang kentang. Baba Nyonya mengamalkan agama tradisional Cina menyambut Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglun sambil mengamalkan adat resam Melayu dan penjajah Barat. Pengaruh Portugis, Belanda, British, Melayu dan Indonesia meninggalkan kesan dalam budaya peranakan. Kebanyakan masyarakat Baba Nyonya adalah penganut agama Buddha. Mereka memilih untuk membakar mendiang. Cara upacara membakar mendiang tidak terpengaruh dengan cara agama Islam mengebumikan jenazah. Baba Nyonya mengamalkan kepercayaan campuran antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu. Kesimpulannya, kepercayaan mereka masih terpengaruh dengan kepercayaan kaum Melayu yang telah diasimilasi dalam kaum Baba Nyonya. Baba Nyonya percaya kepada bomo. Mereka berjumpa dengan bomo apabila seseorang bayi sentiasa menangis dengan tidak berhenti-henti. Mereka percaya bahawa anak mereka telah disambut dengan jin atau hantu. Bomo akan menghalau hantu tersebut daripada mengganggu anak mereka. Ibu yang hamil tidak boleh keluar rumah pada waktu senja. Pada waktu tersebut, dikatakan syaitan, iblis dan hantu mula berkeliaran. Sekiranya terpaksa keluar, ibu tersebut dikehendaki membawa barangan yang diperbuat daripada besi untuk menakutkan hantu. Masyarakat Baba Nyonya kebanyakannya menganuti agama Buddha. Mereka mempercayai kewujudan Dewa Dewi dan menyembahnya, tetapi kepercayaan mereka berbeza dengan masyarakat Cina kerana mereka menggunakan bahasa Melayu ketika menyembah Dewa Dewi. Upacara sembahyang menggunakan colok, lilin, kuih, buah-buahan dan air teh yang disediakan dalam teko dan cawan kecil yang diletakkan di atas sebuah dulang. Masyarakat Baba mempercayai busut atau batu besar. Ini kerana mereka menganggap bahawa batu dan busut yang besar mempunyai kuasa. Kepercayaan yang diamalkan oleh mereka merupakan serapan daripada budaya Melayu dan Cina ke dalam cara hidup mereka. Pakaian masyarakat Baba Nyonya lebih mirip kepada masyarakat Melayu. Hal ini dapat dilihat pada beberapa jenis pakaian kaum Nyonya. Misalnya,
baju lelaki musang yang hampir serupa dengan baju kurung, namun baju tersebut lebih ketat. Baju ini akan dipadamkan dengan kain sorang atau kain pelikat. Baju kebaya labu. Kaum Nyonya juga gemar memakai baju kebaya labu. Kebaya dibuat daripada kain atau benang menggunakan seni sulaman tangan yang halus dan terperinci. Ia merupakan satu simbol identiti bagi masyarakat Baba. Ia berbeza dengan masyarakat Cina yang tidak memakai kebaya. Kebaya Nyonya memerlukan 3 pasang kerongsang untuk dijadikan butang, berbeza dengan kebaya masyarakat Melayu tidak mempunyai butang. Kebanyakan wanita muda Baba Nyonya memakai kebaya bermotif indah dengan kain sarung berkerongsang rangkai serta dipadamkan dengan kasut manik yang cantik. Mereka akan bersanggur sama ada sanggur 1 atau 2 dengan cucuk sanggur bermotif flora dan fauna. Sanggur 2 hanya dibenarkan untuk wanita Nyonya yang belum berkahwin sahaja. Kebaya berasal daripada bahasa Arab Kaban yang berarti pakaian yang dikenalkan lewat bahasa Portugis ketika mereka mendarat di Asia Tenggara. Kata kebaya diartikan sebagai sejenis pakaian pertama yang dipakai oleh wanita Indonesia pada kurun ke-15 atau 16 Masehi. Kebaya dipercayakan ada kaitan dengan pakaian kunik perempuan pada masa kesasiran Ming di Tiongkok. Kasut manik buatan tangan memerlukan kemahiran dan kesabaran yang tinggi untuk dihasilkan daripada jalinan manik-manik kaca yang bersegi-segi halus pada kain tepal. Asalnya, manik-manik yang digunakan untuk menghiasi kasut manik diimport sepenuhnya dari Eropah, namun kelama-kelamaan ia diperolehi dari Jepun kerana ia lebih berkualiti dan lebih berpotensial. Corak dan motif pada kasut manik Baba Nyonya Melaka kebanyakannya terdiri daripada flora dan fauna seperti bunga teleki, mawar, alamanda, burung cendrawasih, naga, singa, ayam dan sebagainya. Padanan warna yang digunakan pada manik dan pakaian wanita Nyonya mestilah sepadan dan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Kebanyakan orang Baba Nyonya terdapat di Melaka dan Pulau Pinang. Baba Nyonya lebih berpengaruh di Melaka kerana pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan Baba Nyonya dididik oleh pihak Inggeris yang disebabkan oleh penjajahan British atas Malaya. Oleh sebab Baba Nyonya mudah menerap budaya Inggeris dan berpendidik, kebanyakan jawatan perkhidmatan dipenuhi oleh mereka. Interaksi antara British dengan mereka menyebabkan mereka memeluk agama Kristian. Hal ini menyebabkan masyarakat Baba Nyonya menjadi berpengaruh di Melaka dan Singapura. Keunikan budaya Baba dan Nyonya di Malaysia dapat diperhatikan melalui muzium-muzium khusus untuk Baba Nyonya. Salah satu muzium yang terkenal ialah Muzium Warisan Baba Nyonya yang terdapat di Melaka. Muzium ini menunjukkan sejarah dan benda-benda Baba Nyonya di Malaysia. Percampuran budaya dan adat antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu dalam masyarakat Baba dan Nyonya telah membuktikan akan keakraban dan perpaduan yang wujud dalam masyarakat tersebut. Malah mereka mengamalkan budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat. Percampuran budaya ini telah menjadi contoh yang baik yang mengarahkan kaum-kaum lain untuk bercampur antara satu sama lain. Sekiranya percampuran antara kaum Melayu dan Cina tidak berlaku, maka masyarakat Baba Nyonya tidak akan wujud. Etnik Baba Nyonya telah mempengaruhi Malaysia dalam pelbagai aspek. Salah satu aspek merupakan bahasa. Kaum Baba di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang dan Melaka, mempunyai sejenis dialek bahasa Melayu tersendiri yang bernama Bahasa Baba. Bahasa Baba merupakan satu campuran antara bahasa Hokkien dengan bahasa Melayu dan diusulkan dari Melaka. Walaupun bahasa Baba mempunyai banyak persamaan dengan bahasa Melayu, tetapi fasad utama bahasa ini berbeza daripada bahasa Melayu. Oleh itu, ia merupakan satu bahasa yang lain dan tersendiri. Bahasa Baba merupakan satu contoh yang baik yang menunjukkan budaya rakyat Malaysia yang suka menggunakan bahasa rojak. Terima kasih.